perjalanan kita dah pun sampai ke penghujungnya. Kita diberikan kita kesempatan, kesihatan, waktu, masa. Kita telah pun sampai ke minggu yang ke-13. Jadi saya berharap awak semua boleh memahami apa yang telah pun kita bincangkan, boleh mengambil manfaat, istifadah daripada apa yang telah pun kita bahaskan dahulu, dan juga insya-Allah apa yang kita akan bahaskan nantilah. Lain daripada itu juga, saya berharap tugasan-tugasan awak semua sudah siap, bersedia untuk menghantar. Kerana ni sebagaimana yang saya dah tahu, minggu ni adalah minggu yang okey. So insya-Allah pada petang ni kita akan sambung lagi. Tajuk kita pada petang ni tajuk yang terakhir dah. Tajuk yang tak rasa pun mungkin tak lama, sejam mungkin kita cuba selesaikan tajuk kita ni. Kita akan tengok lagi perbahasan kita yang terakhir berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Okey. Okay, so kita akan pergi membincangkan tentang ijtihad, taklid dan talfiq. Okey. Kalau sebelum ni kita dah bincang tentang dalil-dalil kan? Dalil yang disepakati, dalil yang tidak disepakati. So penting sangat kita tahu dalil. Sebab bagi seorang yang buat mengeluarkan hukum, seorang yang nak berijtihad, dia perlu tahu tempat mana dia boleh jadikan tempat rujukan, tempat mana yang tak boleh. Islam ni dia ada metodologi dia ada panduan-panduan dia. So tak boleh kita suka-suka. Kalau suka-suka boleh menyebabkan terjerumus ke dalam kesesatan. Okey, so kita dah selesai. Cuba kita imbas balik perbincangan kita tentang usul fiqh. Segi definisi usul fiqh, daripada segi kita belajar maqasid syariah, maqasid yang 5. Lepas tu kita belajar tentang syarat-syarat taklif, mukallaf siapa, kita belajar tentang hak Allah, hak manusia. Kita belajar tentang apa lagi? Tentang dalil-dalil yang disepakati, Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, umum, khusus, mutlak, muqayyad, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis perbuatan Nabi, percakapan Nabi. Kita dah bincang tentang ijma', kesepakatan ulama', kita dah bincang tentang qiyas. Kita dah bincang tentang dalil yang tidak disepakati. Sadu zara'i, kena ingat betul-betul tu. Sadu zara'i, apa dia, istihsan. Lepas tu kita belajar tentang masalih musalah. Lepas tu kita belajar tentang aqwal sahabi, pendapat-pendapat para sahabat. Kita belajar tentang syariat Nabi-Nabi terdahulu. So ini dalil-dalil yang tidak disepakati. Dan insya-Allah sebagai penutup, kita akan bincang tentang satu tajuk berkenaan dengan ijtihad. Sebab asas kemuncak kepada perbahasan kita tentang ilmu usul fiqh adalah untuk kita berijtihad. So kalau kita dah belajar, metodologi kita dah tahu, so kita dah tahu tentang hadis-hadis apa semua, so bolehlah kita berijtihad. Dia kalau belajar, dia ijtihad ni seolah-olah kita kata sebagai amali. Nak mengeluarkan hukum sebenar. Menghadapi situasi sebenar yang perlu kita guna ilmu-ilmu yang kita dah belajar sebelum ni untuk berijtihad. Ijtihad dari segi bahasa bermaksud menumpahkan segenap daya dan usaha kemampuan untuk membuat pekerjaan yang berat. Itu istisna, dia panggil ijtihad. Ijtihad daripada segi bahasa untuk melakukan kerja-kerja yang berat. Bukan kerja-kerja yang ringan. Kalau kerja-kerja yang ringan, setakat order, setakat
ikut apa yang dah ditulis, perlukan tak berfikir, tak kerja keras, itu tak panggil ijtihad. Duduk rumah, main TV apa benda tu tak ijtihad. Okey, ijtihad daripada segi istilah yang kita nak bahas dalam konteks usul fiqh adalah ijtihad mengeluarkan hukum hakam yang memerlukan kita melakukan kerja-kerja yang berat. Kita memerlukan kita berfikir, memerlukan kita ni buka kitab-kitab, kita ni berusaha untuk mendapatkan hukum-hukum. So itu dia panggil ijtihad. Kalau sesuatu yang ringan, kita just ikut apa yang dah tulis kata semayang, tulis apa yang dah ditulis kata wajib semayang. Kita pun terus semayang. So itu tak panggil ijtihad. Ijtihad ni maknanya benda yang kena berfikir. Kena melalui proses mengeluarkan hukum, proses memproses dalil-dalil untuk mendapatkan natijah hukum. So itulah kita panggil ijtihad. So ijtihad bermaksud menumpukan segenap daya usaha dalam mencapai apa yang diinginkan ataupun isu syarat yang amali melalui proses istinbat. Melalui proses istinbat itulah natijahnya kita dikira sebagai berijtihad. Okey. Jelas di situ apa dia ijtihad? Mengeluarkan hukum-hukum lah. Hukum yang tak ada lagi. Tapi kalau hukum yang dah ada, yang tak perlu kita fikir, itu bukan ijtihad lah. Orang tanya, apa hukum bayar zakat? Kejap ya, saya ijtihad. Tak payah buang masa, tak payah nak mengada-ngada. Itu bukan ijtihad. Itu kita just follow je. Tak payah nak fikir-fikir apa. Tapi kalau orang tanya apa hukum Bitcoin ni Ustaz? Kejap. Saya kena buka buku, saya kena kaji. Itu baru namanya ijtihad. So ijtihad ni berdasarkan apa yang disebutkan tadi. Ijtihad ni ada beberapa ciri, rukun dia. Dia menumpahkan segenap daya. Tapi kalau tak menumpahkan daya, just ikut saja, maka kita tak panggil dia ijtihad. Ijtihad dia juga berlaku untuk menyelesaikan isu-isu syarak yang bersifat zonni. Bersifat ijtihadi. Maknanya sesuatu isu yang tak ada lagi. Yang perlukan kita untuk berfikir, untuk berijtihad, untuk mengistinbatkan hukum. Mengeluarkan hukum. Tapi kalau isu yang dah ada, dah jelas, kenapa perlu ijtihad lagi? Kalau orang tanya, semayang, Allah kata dirikan semayang. Orang tanya, apa hukum semayang? Sekejap saya ijtihad. Tak perlu dah, tak perlu. Buang masa dah. Sebab apa? Dah jelas. Benda tu memang dah disebutkan. Tapi kalau dalam Bitcoin tadi, zakat Bitcoin kena tak kena zakat, nanti saya fikir. Itu memang perlu kepada ijtihad sebab tak ada lagi hukum yang menyebutkan tentang perkara tersebut. So layaklah kita untuk mendapatkan hukum, kita berijtihad. Bagi hukum-hukum yang telah disebutkan, sembahyang puasa ataupun apa yang dikenali dengan nama maklum minaddin bidarurah. Ini nama dia. Benda-benda yang telah pun dimaklumi secara tanpa berfikir. Tanpa perlu belajar. Sekali dia mutawatir. Maka ijtihad adalah larang, hukumnya kafir mengingkari walaupun mereka berijtihad. Kalau kita berijtihad, nanti saya berijtihad sembahyang ni wajib ke tak wajib. Jangan buat begitu. Kafir. Sebab dah tak petikai dah. Kendati pun begitu, ijtihad juga boleh berlaku bagi perkara-perkara yang dimaklumi agama tapi ini ijtihad dari segi cara pelaksanaan. Kalau tanya ijtihad semayang, wajib tak ijtihad dah. Tapi kalau soal semayang puasa, wajib puasa, tak petikai dah. Tak payah nak ijtihad dah, puasa wajib tak wajib. Tapi kalau nak tentukan puasa tu bila, pelaksanaan puasa, orang sakit macam mana, perkara yang membatalkan puasa, rentetan perkara-perkara kecil tu, kiblat. Tak petikai dah wajib kiblat. Tapi nak cari kiblat kat mana, kalau orang yang jauh macam mana kiblat dia, tersalah kiblat macam mana. So itulah yang boleh kita ijtihad. Tapi bukan kewajipan ijtihad tu sendiri. Kewajipan ibadah tu sendiri. Dan juga dia mesti dilakukan oleh mereka yang mempunyai kelayakan saja.
Kalau orang yang tak layak sama ada dia tak berkemampuan, dia tak ada belajar apa ilmu usul fiqh, dia bukannya orang syariah yang tak ada tak ada pendedahan kepada proses pengeluaran hukum. Dia contohnya lah, dia sebagai orang engineer. Dia belajar engineering. Dia belajar account. Lepas tu dia baca-baca sikit, dia berijtihad. Tak boleh lah sebab dia tak ada qualification untuk dia berijtihad. Dia tidak ada kemampuan, keahlian untuk dia berijtihad. So itu adalah teori ataupun apa perkara khusus yang perlu kita ketahui berkenaan dengan ijtihad ni. Okey. Benar dan salah dalam ijtihad. Ijtihad ni ada ijtihad yang betul, ada ijtihad yang salah. Cumanya bagi ijtihad yang salah, dia tak dikira sebagai berdosa. Sebab dia dah melakukan perkara yang wajib dilakukan, dia dah berusaha, dia dah buat yang setakat yang dia termampu. Dia dah cuba. Tapi kalau salah, maknanya salah ni di sisi Allah lah. Ataupun salah yang memang betul-betul salah di sisi Allah, maka dia dimaafkan sebab dia dah berusaha. Contohlah, dia berijtihad kata benda tu halal. Dia usaha dah. Usaha, dia fikir, dia buat kajian. Dia kata benda tu halal. Dia kata Bitcoin boleh guna. Dia berusaha. Datang pula orang lain berijtihad. Orang lain tu ijtihad. Kebanyakan orang kata bahawasanya Bitcoin tak boleh guna. Contoh, memudaratkan kehidupan manusia, ekonomi manusia. So, sekarang ni ada satu ijtihad yang betul, ada yang salah. Tak boleh kita nak kata dua-dua betul. Mana boleh A dengan B tu dua-dua betul kan? Mesti satu betul, satu salah. Okay. Cumanya bagi yang salah, dia tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia dah berusaha. Benda tu pula benda yang memang bersifat ijtihad. So dia dimaafkan. Bahkan dia diberi pahala. Walaupun hanya satu. Orang yang betul di sisi Allah, di sisi manusia mungkin kita tak nampak sangat. Kita tak tahulah mana sebenarnya yang betul, mana yang salah. Tapi di sisi Allah, ada ijtihad yang betul, ada ijtihad yang salah. Kalau lah ijtihad dia tu bersesuaian dengan apa yang di sisi Allah, bagi Allah benda tu betul, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia salah, still juga dia akan dapat satu pahala. Okay, dalam hadis-hadis ada sebut tentang perkara ni lah. Dalam satu hadis, dan jika kamu, ini Nabi sebut kepada sahabat yang bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan isu pertikaian lah. Nabi sebut, dan jika kamu berdua betul, maka bagi kamu 10 kebaikan. Dan jika salah, maka bagi kamu satu kebaikan sahaja. Begitulah juga dalam hadis lain, Nabi sebut sesiapa yang berijtihad lalu dia betul, maka baginya ada dua ganjaran. Man ijtahada wa asaba falahu ajran, dua balasan. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Manakala bagi orang yang berijtihad, dia salah, maka dia dapat satu saja pahala. Tak adalah dikira sebagai berdosa. So, ini menunjukkan ijtihad itu ada yang betul, ada yang salah. Tapi kalau salah, dia dimaafkan. Okey. Jenis-jenis mujtahid. Ijtihad ni, orang yang melaksanakan ijtihad ni, dia tak sama. Ada orang yang dia berijtihad tu, dia sendiri meletakkan metodologi hukum. Dia sendiri yang mereka cipta segala-galanya daripada A to Z. Cara yang kita bincang dululah, bentuk-bentuk kias, ada 4 rukun kias. Lepas tu umum dengan khusus kita dah bincang dulu, macam mana nak takhsis, macam mana nak bayan.
Metodologi pengeluaran hukum tu lah. Kalau seseorang tu dia sendiri yang buat metodologi pengeluaran hukum, dia yang dia rasa betul, dia dikira sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni mujtahid yang mencipta ataupun mujtahid yang mengasaskan mazhab. Dia orang lah yang mengasaskan mazhab yang kita tahu pada hari ni. Dia orang lah sendiri yang meletakkan kaedah-kaedah, meletakkan SOP, meletakkan panduan-panduan yang perlu diikuti oleh seseorang yang nak berijtihad sebagaimana dia berijtihad. Imam Asy-Syafi'i contoh. Dia letakkanlah kaedah-kaedah dia. Umum, jumpa umum, ada taksisnya, mutlak, muqayyadnya, jumpa mutlak, muqayyad, kita gabungkan dan sebagainya. So itu kaedah yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri sebagai pengasas mazhab. So mujtahid mutlak ni adalah pengasas mazhab, orang yang tahap paling tinggi. Imam yang empat. Lepas tu juga kalangan para sahabat-sahabat dulu. Sahabat-sahabat dulu pun juga semuanya mujtahid mutlak. Apa Imam Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud, sahabat namanya Ibnu Mas'ud, Umar, apa? Saidina Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya. Dia orang ni dipanggil mujtahid mutlak. Mujtahid yang membina metodologi sendiri untuk mengeluarkan hukum. Yang keduanya mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak muntasib ni dia berkemampuan sama macam mujtahid mutlak tadi tu. Tapi dia tak buat mazhab dia sendiri. Dia ikut mazhab orang lain. Daripada segi kemampuan, dia ada kemampuan yang sama dengan mujtahid mutlak tu. Tapi dia tak buat mazhab dia sendiri, tapi dia membantu mujtahid mutlak. Yang ni banyak kepada anak-anak murid mujtahid mutlak. Seperti Al-Muzani Al-Buaiti. Al-Muzani Al-Buaiti ni anak murid Imam Asy-Syafi'i. Dan imam mazhab yang lain pun ada lah. Masing-masing ada dia punya anak murid dia. So, mujtahid mutlak muntasib ni, Muzani Buaiti ni, daripada segi kemampuan, dia ada kemampuan untuk buat mazhab sendiri. Tapi dia tak. Dia meneruskan mazhab yang diasaskan oleh mujtahid mutlak. Iaitu contohnya Muzani dengan Buaiti ni, dia anak murid orang kanan Imam Asy-Syafi'i. Dia menyambung legasi Imam Syafi'i. Itu kita panggil dia mujtahid mutlak tapi dia terikat dengan mazhab tertentu. Yang ketiganya mujtahid ashabul wujuh. Mujtahid ashabul wujuh ni pula yang ketiga ni mujtahid yang dalam sesuatu mazhab yang dia ni mengembangkan mazhab. Dialah yang mengupas isu-isu yang tak disebutkan oleh mujtahid mutlak muntasib ni. Dia kupas, dia susun balik kaedah-kaedah. Bila dia tengok benda begini, oh ini satu kaedah sebenarnya ni, kita boleh buat kaedah ni. Dia kaji-kaji, dia kupas-kupas, dia mengembangkan. Katalah kalau dulu isu yang dibahaskan tentang zakat tanaman, katalah ada 1000 isu. Tapi dapatkan mujtahid ashabul wujuh ni ataupun turuk ni, dia tengok balik, dia bahas balik. Isu yang sama, dia bincang balik situasi-situasi yang tak disebutkan oleh mujtahid mutlak dahulu, mujtahid muntasib dulu. Dia bahaskan lagi, dia kata sebenarnya isu ni kita boleh bagi tambah lagi jadi 2000 isu. So ashabul wujuh ni, dialah yang mengembangkan mazhab, dialah yang membuat hukum-hukum, mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan metodologi yang diasaskan oleh mujtahid mutlak ni. Mana mujtahid mutlak ni? Dia yang meletakkan metodologi. Mujtahid mutlak muntasib ni, dia mengikut metodologi mujtahid mutlak. Dia mengembangkan. Dalam mujtahid ashabul wujuh ni, dia juga mengikut mujtahid mutlak. Ini masih lagi dalam mazhab yang kita kata mazhab yang sama lah. Dan juga keistimewaan ashabut turuk ni,
dialah yang mengembangkan lagi isu-isu yang tak disebut oleh mujtahid mutlak muntasid. Dia sebut. Dia kembangkan lagi isu ni lah. Contohnya dia kembangkan isu tentang zakat tanaman. Zakat tanaman ni dikenakan di atas gandum. Contoh yang disebutkan oleh hadis, dibahaskan oleh ulama' dulu. Dapat kat ulama' mujtahid ashabul wujuh ni dikembangkan lagi. Kalau padi macam mana, kalau makanan lain macam mana, makanan lain tu pula bersifat mengenyangkan dan sebagainya. So dia mengembangkan lagi, dia kembangkan lagi. Contoh juga dalam soal jual beli. Jual beli benda-benda lain yang macam mana. Kalau dulu mungkin orang mujtahid mutlak muntasid atau mujtahid mutlak dulu dia hanya sebut tentang 5 binatang yang tak boleh dijual beli. Dapat dekat mujtahid ashabul wujuh ni dia kembangkan lagi, dia bahas lagi kenapa 5 ni, apa sebabnya, apa isunya. Kalau yang tu benda lain pun ada juga. So mungkin daripada asalnya 5, benarnya isu tersebut boleh berkembang jadi 10. So begitulah bagaimana ilmu syariah itu berkembang, utamanya apabila berada di tangan mujtahid yang terkemudian. Dikupas-kupas lagi lah. Okey, yang keempat mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih ni dia pilih. Dia pilih je. Dia tak mengeluarkan, dia tak buat hukum sendiri, dia tak mengeluarkan hukum sendiri, dia tak mengembangkan, dia lebih pilih. Kadang-kadang dia pilih daripada mazhab dia sendiri. Contohnya dalam mazhab dia, satu isu tu ada 2 pendapat. Dia pilih tarjih ni maknanya pilih. Dia pilih, saya rasa pendapat yang A lah yang lagi kuat. Dia kajilah sebab apa semua. Dia ada sisi kemampuan, dia tak mempunyai kemampuan sebagaimana mujtahid-mujtahid yang sebelumnya. So kerana itu, maka bahawasanya dia hanya memilih sahaja. Tarjih ni maksudnya memilih benda yang dah ada. Dan yang terakhir mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ni dia hanya mengeluarkan fatwa. Dia hanya sebut je. Dia mujtahid fatwa ni kadang-kadang dia adalah persamaan dengan mujtahid tarjih daripada sudut dia keluarkan fatwa tu dia pilih dululah kan. Ada isu-isu yang mungkin ada 2 hukum. Setengah ulama mazhab Syafi'i ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. So dia fatwakan benda tu wajib. So maknanya dalam aspek tu dia telah pun mentarjih, memilih. Namun dalam aspek yang lain dia mengeluarkan fatwa. Okey. So ini 5 peringkat mujtahid. Mujtahid mutlak ni mujtahid yang memang tak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia sendirilah yang mengasaskan mazhab. Mujtahid mutlak muntasid ni dia mengikut mazhab mujtahid mutlak walaupun dia ada kemampuan yang sama. Mujtahid ashabul wujuh ni dia ni memang pengikut kepada mujtahid mutlak, dia mengembangkan. Yang ni murtajih ni memilih, fatwa ni mengeluarkan fatwa. So itu apa? Jenis-jenis mujtahid. Ada mujtahid tahap rendah, ada mujtahid tahap tinggilah daripada segi kemampuan dan sebagainya. Okey, kita pergi pula kepada taklid dan talfiq. Ijtihad ni maknanya kita berusaha mengeluarkan hukum bagi isu-isu yang belum disebut. Isu-isu moden ni cukup banyak. Isu tentang Bitcoin, isu tentang robot advisor, isu tentang smart contract, isu tentang beli barang melalui vending machine, siapa penjual, siapa pembeli, kita beli dengan mesin ni sah ke, ataupun masuk kuil pergi cuci masjid, masuk kuil pergi cuci kuil, boleh ke tak boleh. Dan juga kewangan-kewangan Islam semasa yang timbul yang perlu diselesaikan. So kita berijtihad. Taklid pula, apa dia taklid? Mengikut menerima pendapat lain tanpa ada sandaran, tanpa ada hujah. Kita ikut. Contohnya Imam Asy-Syafi'i kata kunut tu sunat. So kita pun ikut. Kita baca kunut. So itu kita panggil dia taklid. Kita tak tahu kenapa Imam Asy-Syafi'i kata kunut tu sunat waktu subuh.
Begitulah juga kewajipan-kewajipan lain. Imam Syafi'i kata apa? Khiyar itu tak boleh lebih daripada 3 hari saja. Imam Syafi'i kata jual beli fuduli itu tak sah. Imam Syafi'i kata macam-macam isu lah dalam pokok fiqh. So yang ni serahlah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu dalil dia. Tapi kita ikut je lah apa Imam Syafi'i kata. Kita ikut. So mengikut tu namanya taklid. Kita ikutlah apa yang Imam Syafi'i buat. So, sebenarnya kita ni, kebanyakan kita ni adalah bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Apa yang kita buat ni, kita buat mengikut mazhab dia. Ijtihad ni seolah-olah mengikut lah. Dia dikira sebagai mengikut apa yang dibuat oleh orang lain ataupun pendapat orang lain. Okey. Taklid ni, ada taklid dalam bidang akidah, ada taklid dalam bidang syariah. Taklid dalam bidang akidah ni maknanya seseorang itu mengikut orang lain dari segi akidah. Kalau orang tanya kenapa awak beriman? Kenapa awak masuk Islam? Dah tengok abang adik-beradik masuk Islam, saya masuk Islam. Itu kita panggil dia taklid. Tak tahu kenapa abang ni masuk Islam. Tapi kalau kita tanya kenapa masuk Islam? Sebabnya saya dah banding sifat-sifat Tuhan, Tuhan Islam, Tuhan apa? Allah Subhanahu Wa Taala tu sesuai dengan sifat Tuhan dan sebagainya lah. Tak makan dan sebagainya. So yang ni boleh. Tapi kalau sekadar mengikut, kenapa awak percaya kepada Islam, kepada Allah? Sebab abang dia percaya kepada Allah, saya pun ikut. Tak boleh. Kita panggil dia sebagai taklid. Taklid lawannya adalah ijtihad. Okey, taklid dalam bidang syariah. Dalam bidang syariah, taklid ni dia dibolehkan. Terutamanya apabila tak mampu. Macam kita ni kan, mana kita ada kemampuan nak belik satu-satu kitab, nak cari dalil kenapa Imam Syafi'i buat, kenapa itu, kenapa ini. So kalau kita ni tak mampu, kita ataupun kita ni memang apa, tak kesempatan dan sebagainya, so bolehlah kita bertaklid kepada imam-imam mazhab. Terutamanya kalau di Malaysia ni, mazhabnya mazhab Syafi'i lah. So bila begitu kita bertaklid kepada dia. Tapi kalau dalam bab akidah, tak boleh ikut-ikut. Kenapa awak semayang? Kenapa awak masuk Islam? Sebab orang masuk Islam. Tak boleh lah. Boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kafir. Okay. Taklid kepada imam mazhab yang 4, taklid kepada tokoh-tokoh suatu mazhab. Taklid kepada ulama dibenarkan jika memiliki kemampuan untuk bijak dalam bidang masing-masing. So kalau berkemampuan, maka berijtihadlah. InsyaAllah, semoga ijtihad yang kita lakukan dapat pahala kalau betul, kalau salah dapat satu dosa. Okey. Okay, sikit lagi. Tadi taklid. Kita pergi pula kepada talfiq. Ijtihad, kita berijtihad mengeluarkan pendapat sendiri sesudah daripada usaha. Taklid mengikut tanpa mengetahui dalil. Dan yang ketiganya talfiq. Talfiq ni kita bertaklid. Cumanya kita menggabungkan pendapat beberapa mazhab, beberapa pendapat dalam satu ibadah. Contohnya dalam berwuduk. Dalam berwuduk tu kita combinekan mazhab-mazhab. Ikut suka hati kita. Contohnya dalam bab wuduk. Dalam bab wuduk, waktu perkara yang membatalkan wuduk, kita ikut mazhab Hanafi.
Contohnya kata, payahlah mazhab Syafi'i ni, sentuh orang perempuan betul batal. Okey, so dia pun niat lah. Saya wuduk ni saya ikut mazhab Hanafi. So dia pun ikut mazhab Hanafi. Tiba-tiba berlakulah darah keluar, kemudian dia lepas dia ambil wuduk tadi tu, dia kata, tak naklah aku nak tukarlah mazhab Hanafi wuduk ni. So dia ambil wuduk lah. So bila dia ambil wuduk, tiba-tiba tak macam mana dia terlanggar meja ke, terlanggar apa ke, berdarah kaki dia, keluar darah kaki dia, maka kalau mazhab Hanafi yang dah ditukarkan tadi, siapa yang berdarah, dia wuduk dia terbatal. Tiba-tiba dia kata, tak apalah, tukarlah balik. Tukar mazhab Syafi'i balik, dia kata. Sebab batal wuduk ni, mazhab Hanafi lagi susah. Dia kata baiklah mazhab Syafi'i. Sedangkan masa dia ambil wuduk dulu, dia dah menukar kepada mazhab Hanafi. So talfiq ni dia bertukar-tukar. Dalam satu ibadah, dia menggabungkan pendapat yang berbeza. Dia menggabungkan satu kata boleh, satu kata tidak boleh dalam satu ibadah. Semayang. Daripada segi rukun semayang, dia ikut mazhab Maliki contoh. Tapi masa benda-benda lain, dia tak ikut mazhab Maliki dalam bab semayang juga. So tak boleh. So talfiq ni dalam ibadah yang sama, semayang dia menggabungkan mazhab-mazhab yang berbeza, wuduk dia menggabungkan mazhab berbeza dalam satu ibadah, maka dia dipanggil talfiq, menggabungkan sampai menjadikan satu pendapat yang kita pun tak tahu sebenarnya pendapat apa yang awak pakai ni. Nampak gaya macam Syafi'i, tapi tengok bab ni dia bukan Syafi'i. Sebenarnya mazhab apa? So yang ni tidak boleh kita panggil dia talfiq. Orang yang mengamalkan talfiq ni dikira sebagai berdosa. Terutamanya kalau tanpa ada sebab. Dikira ibadah tu, dikira ibadah yang tidak sah. Okay. Seorang yang bertaklid dengan mazhab Maliki bagi dari sentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk. Namun tidak menyela jari berwuduk kerana bertaklid kepada mazhab Syafi'i yang mana solatnya adalah batal kerana wuduknya adalah terbatal di sisi kedua mazhab. So wuduk tak sah, solat tak sah lah. Bila solat tak sah, dikira macam tak solat lah. Namun jika dalam ibadah yang berbeza, seperti wuduk untuk mengikut mazhab Syafi'i, solat mengikut mazhab Hanafi dalam bab aurat, maka dia adalah dibenarkan. Contohnya, kalau tak nak gabung, maknanya kita jelas siap-siap. Okay, saya ambil wuduk mazhab ni. So, apa-apa pun saya follow lah mazhab ni dalam bab wuduk. Dalam bab semayang, saya pakai mazhab lain. So, follow lah mazhab lain tersebut sepanjang-panjang dalam bab solat. Okay, tak boleh kejap bertaklid, bertukar-tukar. Kalau nak bertaklid, kena ikut semua. Okey, ianya adalah yang ketiga, yang keempat pula, tatabu'ur rukhas. So dia ada 4 istilah lah. Dia ada istilah ijtihad, satu. Dia ada istilah taklid, taklid ni mengikutnya. Okey. Taklid, dia ada istilah apa lagi ya? Talfiq ni menggabungkan pendapat-pendapat sampai menyebabkan orang pun jadi confused, awak ni mazhab apa? Tak ada siapa yang mengaku. Lepas tu tatabu'ur khas. Tatabu'ur khas ni pula jenis orang yang dia mengikut mana yang senang. Mana yang senang dia pergi melompat. Tiba-tiba dia tengok, oh yang ni lagi senang. Mula-mula dia pakai seluar pendek. Dia rasa nak pakai seluar pendek lah. Dia nak senang lepak kat pantai, dia pakai seluar pendek. Dia kata mazhab Maliki, mazhab Hanafi kena tutup yang depan dengan belakang je. So dia pun pakai seluar pendek. Aurat, lutut bukan aurat. So dia pun buka lah seluar pendek atas ada lutut.
Sebab dia ikut mazhab Hanafi. Lepas tu tiba-tiba dia pula juga dia rasa nak bela anjing. Dia bela anjing ikut mazhab Hanafi juga. Tiba-tiba bila nak makan. Bila nak makan, dia nak makan seafood. Dia ikut pula mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni mudah. So apa benda yang menyenangkan, semuanya yang dia ikut. Yang ni dia panggil talfiq. Ataupun yang ni dia panggil mak lupa nak rekod. Yang ni dia panggil tatabu'ur rukhas. Maknanya kita ikut mana yang mudah. Mana yang menyenangkan semuanya dia ikut. Mana yang salah, mana yang susah langsung tak ikut. Menyentuh, membatalkan wudu, tiba-tiba ikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Lepas tu dalam bab puasa, mana yang menyenangkan, ikut mazhab ni, okey boleh berbuka. Mazhab Syafi'i tak boleh, ketat. Lepas tu, tiba-tiba dalam bab zakat, ikut mazhab Hanafi. Zakat ni, kalau dah mati tak wajib bayar. So, dia menggabung-gabungkan tu. Ikut hawa nafsu. So, dia panggil tatabu'ul khas, mengikut hawa nafsu. Dia tengok mana yang menguntungkan ke, mana yang memudahkan, semuanya dia ikut. So itu dia panggil tatabu'ul khas. So ada 4 istilah lah. Ijtihad, mengeluarkan hukum sendiri, taklid, mengikut hukum orang lain, talfiq, menggabungkan pendapat-pendapat dalam satu ibadah, dan tatabu'ul khas ni mengambil hukum yang senang-senang daripada pendapat-pendapat ulama. Okey, kita tengok pula dalam konteks semasa, sikit lagi. Pukul 5 kita habis. Dalam konteks semasa, bagaimana diaplikasikan ijtihad ni? Okey. Sumber ijtihad kewangan semasa. Kita nak tengok dari segi konteks kewangan semasa. Okey, sumber ijtihad pertamanya belajar. Ijtihad dalam kewangan Islam semasa. Ianya bersifat dikawal oleh pihak berkuasa. Okey, asalnya ijtihad ni siapa-siapa yang dah mencapai tahap, dia dah belajar ilmu usul fiqh, dah menguasai ilmu usul fiqh, so dia bolehlah berijtihad. Dia boleh berijtihad, tak ada masalah. Tetapi di Malaysia, kalau daripada segi hukum asalnya, siapa-siapa pun boleh berijtihad. Apa dia nak cakap pun, kalau ilmu dia dah kata gitu, ijtihad dia kata cakap lah. Tak ada siapa boleh kata, ijtihad awak ni tak boleh pakai. Dia bebas dia cakap apa-apa. Tapi kalau di Malaysia ni, dalam soal kewangan Islam, perbankan Islam, dia ada ijtihad yang tak boleh bertentangan dengan ijtihad pihak kuasa. Kalau asalnya ijtihad ni just lontaran pendapat je. Tapi bila pergi kepada aplikasi, seseorang itu tak boleh melontarkan pendapat dia untuk diamalkan oleh orang lain jika pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat mujtahid peringkat yang lebih tinggi, peringkat negara. Contohnya kalau dalam konteks di Malaysia, dalam konteks ijtihad di Malaysia, dia ada pendapat ahli jawatan kuasa syariah bank, tapi pendapat dia orang ni mesti tidak bertentangan dengan pendapat ahli jawatan kuasa syariah bank negara Malaysia. Sebab bank negara Malaysia ni dia punya autoriti dia paling tinggi. So, pendapat di sini dia kena pastikan hukum yang dia keluarkan tidak bertentangan dengan yang dah diputuskan oleh peringkat yang lebih tinggi. So, katalah contoh bank A, bank negara kata kita tak boleh nak buat compounding dah dalam pembiayaan. Tak boleh dah pendapat syariah kata, saya kata boleh kot. Tak boleh lah. Sebab dia tak boleh buat benda yang bertentangan. Terutamanya kalau yang ni dia kata tak boleh, yang ni kata boleh, yang tu tak dibenarkan. Tapi kalau terbalik tak apa. Yang ni kata boleh, benda ni halal. Terpulang pada bank. Bank pula kata kami rasa tak boleh. So tak apa. Yang penting jangan yang ni kata tak boleh, bank negara kata tak boleh, tiba-tiba ada bank-bank kecil, bank-bank selain bank negara kata boleh. Yang tu memang tak dibenarkan lah. Walaupun asalnya ijtihad itu, seseorang itu bebas dia nak cakap apa-apa.
Tak ada siapa yang boleh batalkan pendapat dia. Ini pendapat pegawai syariah. Biasanya kalau dekat bank, kalau nak meluluskan satu produk, pendapat pegawai syariah dulu. Dia akan keluarkan pendapat lah. Kami rasa benda ni tak ada, benda ni halal. Lepas tu akan dikonfirmkan lah. Dia email lah kepada penasihat syariah. Minta tolong tengok perkara ni. Kami rasa okey. Pendapat syariah pun kata, kalau dia kata okey. Okey lah. Pendapat syariah ni dia kena pastikan lah. Apa yang pendapat dia keluarkan tu tak bertentangan dengan pendapat jawatan kuasa syariah. Kalau dia keluarkan pendapat yang bertentangan, dia kata boleh lah, saya rasa boleh lah. Sedangkan apa yang diputuskan oleh Bank Negara dalam dokumen-dokumen dia, kata tak boleh, tu pendapat ni tak terpakai. Okay. Pendapat samalah juga di Malaysia ni dia ada pengawal selia pengeluaran pendapat. Kalau dalam konteks perbankan dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Kalau dalam konteks pasaran modal Islam, saham contoh. Dia dikawal oleh paling tinggi ahli jawatankuasa syariah dan bank ahli jawatankuasa syariah ni ahli tengah syariah Suruhanjaya Security. Dia orang lah yang memutuskan. Okey. So kalau yang ni dia keluarkan fatwa dia, pendapat dia, dia tak boleh berlawanan dengan ini. Sama lah juga macam di atas. Pendapat pegawai syariah tak boleh berlawanan dengan pendapat ahli jawatan syariah. Ahli jawatan syariah tu yang akan menentukan. Dan ahli jawatan syariah tu kena pastikan apa yang mereka putuskan tak bertentangan dengan pendapat bank negara. Ni kalau bank negara dah cakap dah benda ni boleh, benda ni tak boleh, jangan pula kata berlawanan. Tak, hukum dia. Tak lah. Kalau saya boleh cerita, aplikasi sebenar di bank lah. Okay, mula-mula katalah timbul satu isu. Isu nak bagi pembiayaan kepada kedai gym contoh. So pegawai syariah ni dia akan analisa lah. Gym ni ada apa? Ada orang senam. Siapa yang masuk? Katalah gym yang nak memohon tu, gym tu lelaki perempuan masuk. Tak ada bercampur. Tak ada pengasingan. Lepas tu pula ada macam apa tarian pula kan. Gym kadang-kadang orang berjoget tu dia ada jenis bentuk tarian senaman kan. Tarian apa? Zumba ke apa benda ke. Dia tujuan dia nak sihat badan tapi berjoget-joget. Wanita pun berjoget-joget. So pegawai syariah dia akan bagi dia punya analisa dia. Kami rasa syarikat ni tak boleh diberi pembiayaan. Sebab gym ni dia bercampur. Dia ada unsur maksiat. Pendapat ni ditabelkanlah kepada AJK Syariah Bank tu. AJK Syariah pun bincang lah sama dia 5 orang. 5 ataupun paling minimal 5 lah. Ada bank 6, 7. Bincang sama dia. Lepas tu kalau dia putuskan dia kata kita boleh bagi pembiayaan. Tapi kita letakkanlah syaratnya. Kalau awak nak juga pembiayaan kami ni, bank kata kita minta awak buat pengasingan, kita minta awak tak boleh mengadakan tarian Zumba apa benda ni. Kalau dia ikut, kita bagi. Kalau tak ikut, tak bagi. So pendapat syariah ni dia akan tapis balik. Dia akan tengok ada peluang tak ada peluang lagi bagi. Ataupun kalau pendapat syariah boleh kata juga tak payah bagilah. Dia ni kalau kita bagi syarat pun dia bukannya nak ikut. Kalau dia cakap ikut tiba-tiba tengah jalan kan dia buat je Zumba. So ada mungkin pendapat syariah setengah bank dia terus tutup. Dia kata tak payah bagilah risiko. Setengah bank dia kata kita bagi dulu peluang. So masing-masing lah mungkin kepelbagaian. Dan apa yang dikeluarkan ni dia mesti tak bertentangan. Kalaulah ditakdirkan dalam isu gym tu ada sebenarnya daripada bank negara sebenarnya bank negara kata tak boleh langsung. Dah salah lah pendapat dia buat ni. Sebabnya sebelum dia keluarkan pendapat boleh tak boleh, dia kena confirm dulu isu tu dah diputuskan ke tidak. Kalau tak ada lagi, baru dia berijtihad. Kalau ada, dia kena follow sahaja. Itu pun samalah di sinilah.
Kalau pasaran modal ni macam saham, nak tentu saham halal tak halal dan sebagainya, semuanya kena ikut lah. Okey, dan yang terakhir, sumber-sumber ijtihad dalam kewangan Islam semasa. Sumbernya Al-Quran lah, of course. Kita refer kepada Al-Quran, refer kepada Sunnah. Maknanya pegawai-pegawai bank tu ke, penasihat syariah bank tu ke, pendapat ahli majlis fatwa Bank Negara Malaysia, ahli majlis syariah Jabatan Malaysia sendiri pun, mereka akan refer kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Kita dah belajarkan persepakatan para ulama'. Undang-undang. Pastikan juga undang-undang semasa ataupun polisi garis panduan syariah, resolusi syariah, fatwa-fatwa yang dah dikeluarkan oleh Bank Negara, Sunjaya Security, semuanya mesti dah patuhi. Bank Negara dan Sunjaya Security wajib kita ikut. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh lah. Tak boleh kita berijtihad dah. Seolah-olah kalau Bank Negara ni kata, seolah-olah macam itulah yang kita kena pakai. Al-Quran lah dah bagi kita. Maksudnya tak boleh kita lawan. Sebab dalam konteks hukum, fatwa yang diputuskan oleh pemerintah, Bank Negara ni sebagai pemerintah lah. Wajib kita taat. Okey, begitulah juga keputusan-keputusan daripada badan-badan pengeluar fatwa yang lain seperti Majma' Fiqhi. Majma' Fiqhi ni satu pertubuhan yang berbincang, satu ulama' dunia. Satu dunia ulama' berbincang mengemutuskan tentang suatu isu. So, dia orang perbahasan dia orang mendalam lah. Ulama' dari satu dunia bermacam-macam mazhab, bermacam-macam kitab yang dah dikeluarkan. So, dia membantulah. So, bagi pengkaji-pengkaji, dia kalau baca majma' punya perbahasan, sangat membantu. Banyaknya ulama' dah kupas. Bolehlah kita ambil satu pendapat, kita buat konklusi sendiri. Berdasarkan kefahaman daripada perbahasan ulama'. IOFI juga ada keluarkan fatwa, majlis fatwa semasa. Fatwa-fatwa, majlis fatwa kebangsaan ada, majlis fatwa negeri ada. Yang tu juga boleh jadikan sandaran hukum. Cumanya kena ingat, kalau yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, sama ahli majlis syariah Bank Negara Malaysia ataupun ahli majlis syariah Sunjaya Security, yang tu wajib ikut. Tak boleh tak ikut. Tapi kalau yang lain-lain ni, terutamanya badan-badan Majma' Fiqhi, IOFI dan lain-lain, yang tu kita boleh pilih mana yang sesuai. Kalau yang 3 ni, wajib kita ikut lah. Yang 4 ni wajib kita ikut. Tapi yang 2 ni, bergantung kepada kesesuaian. Okey. Mungkin setengah tempat tu sesuai, ikut majma'. Sebab majma' ni memang cantik lah perbahasan dia. Saya takut setengah tempat ada kekangan lain. Undang-undang tak bagi buat. So, dia bolehlah pakai fatwa lain. Okey, sampai kat situ ada soalan? Tanya Ustaz, Ya? soalan saya, uh, ASB kan? ASB kan ada orang tanya halal ke haram kan? Mhm. Tapi fatwa ada, saya dengar lah ya, fatwa kata harus. Tapi bukan dalam PNB tu sendiri dia tak ada ahli syariah tu ke? Okey, kalau dalam PNB tu, untuk ASN-SB, PNB dia dah ada unit syariah dia lah. Dia dah ada penasihat syariah dia, ada yang saya kenal Dr. Basri. Lepas tu adalah dia punya pegawai-pegawai syariah dia memang dah ada. Okay, so dia dah fatwa dia dah memutuskan ASN-SB tu halal. Dan fatwa dia dah diguna pakai oleh kebanyakan negeri di Malaysia ni. Saya rasa boleh kata semua negeri di Malaysia ni dah kata ASN, ASB ni halal. So kalau nak, even kalau bank pun, bank-bank pun, banyak bank-bank yang menawarkan produk pembiayaan untuk melabur dalam ASN, SB. Maknanya seolah-olah kalau benda tu dah boleh, barulah dia memberi pembiayaan. So, seolah-olah dah diterima di Malaysia ni, ASN, SB tu adalah halal. So, okey lah.
Kalau dulu ya, kalau dulu ASN SB ni memang tak halal. Selangor kata tak halal, Negeri Sembilan Pulau Pinang kata tak halal. Sebab dulu ASN SB ni banyak dia punya pelaburan dia di tempat yang tidak patuh syariah. Dia melabur di Maybank, dia melabur di syarikat rokok, dia melabur di tempat-tempat yang tak halal lah. So banyak fatwa kata tak halal. Tapi lately dia dah banyak yang halal. Kalau dulu 60% saja halal, sekarang ni dah tak ingat dah dekat 80% halal. So kebanyakannya orang kata dia halal lah. Tapi masih lagi setengah pendapat kata dia tak halal. Sebab kalau dibandingkan dengan keputusan daripada Suruhanjaya Ahli Majlis Syariah Suruhanjaya Security, Ahli Majlis Syariah Suruhanjaya Security hanya membenarkan 95% mesti halal. Kalau rendah daripada tu 90% halal, dah kira tak halal dah. Dah kira saham yang tak patuh syariah. So Suruhanjaya Security punya syariah dia lagi ketat. Dia kata kalau ada yang tak halal lebih daripada 5%, dia kira tak halal lah, tak boleh belilah. Tapi kalau yang ada sekarang ni dia setakat 80% saja. So sebab itulah masih ada keraguan di kalangan masyarakat tentang status kehalalan ASN ASB sebab berdasarkan metodologi Suruhanjaya Security yang menetapkan di 95% barulah dikira sebagai halal, maka kalau berdasarkan metodologi tersebut tak halal lah. Sebab dia hanya 80 lebih sahaja, tak mencapai lagi 90. Tapi macam yang kata halal tu dia ada pertimbangan lain lah. Dia kata ada pertimbangan nak membantu orang, pertimbangan aset tu aset nasional, tak boleh terlepas kepada pelabur. Jadi kita kena galakkan beli. Tu pertimbangan politik ataupun siasah gitulah. So di situlah yang penyebab orang ragu-ragu. Jelas Jelas. Sebab metodologi Suruhanjaya Security kena 95 ke atas barulah halal. Bawah tu tak halal. Tapi SNSB ni setakat saya tahu tak capai 95. Dia 80 lebih saja yang halal. Okey. So kalau tak ada soalan, saya rasa terima kasih kepada penanya. Ya, saya ada soalan ke? Tak ada So saya rasa itu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kelas kita masa yang sama minggu depan. Dan insyaAllah kita akan cuba wrap up perbahasan kita minggu depan dan juga kita mungkin tengok dah tajuk-tajuk yang ada kemungkinan masuk dalam kita punya penilaian akhir lah. Jadi saya harap semua supaya awak masuk minggu depan waktu yang sama kelas tak akhir kita lah. So semoga Allah bagi kita kesempatan untuk masuk kelas akhir kita dan kita supaya kita dapat mengambil penutup kelas lah. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Nanti slide ni saya akan share dan juga sebelum saya terlupa minggu depan saya akan buat quiz terakhir. Quiz keempat Assignment jangan lupa dalam bentuk PDF. Format dia kena tengok betul-betul lah. Format tu yang saya banyak bagi markah ataupun kurangkan markah tu. Format, bahasa, susunan ayat, bentuk rujukan, tak ada plagiat. So insyaAllah markah boleh tinggi lah. So itu saja. Wallahualam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay, sama-sama. Ustaz. InsyaAllah jumpa. InsyaAllah jumpa lagi.
Ustaz, plagiat Ustaz check pakai apa Ustaz? Ha? Plagiat Ustaz check pakai apa? Plagiat saya ada Turnitin tu. Cuma saya tak adalah check one by one. Saya tengok kalau bahasa dia tu agak bahasa dia bahasa buku, bahasa yang memang level awak dengan level bahasa yang awak tulis tu nampak tinggi sangat, perfect sangat, saya akan check lah. Tapi saya one by one, saya check satu persatu tu, tidaklah. Tapi kalau saya nak check, saya akan pakai Turnitin tu, dia tak boleh lebih daripada 30%. Lebih 30%, lagi besar persamaan, lagi besar saya potong. Lebih daripada 30 ke 40, 50, potong terus. Okey, jelas Tak, maksud dalil tu Dalil? dikira plagiat Ustaz? Dalil tak? Awak ambil Al-Quran, As-Sunnah, awak copy paste dia punya terjemahan dia, itu tak kisah. Itu bukan plagiat. Plagiat ni awak copy ayat orang tanpa awak buat kata itu dia punya. Maknanya kalau orang penulis tu kata, saya pergi makan nasi. Pergi makan nasi, minum air. Ayat tu awak jadikan ayat awak tanpa awak menyebut, tu plagiat lah. Tapi kalau awak sebut, tu bukan plagiat lah. Plagiat ni ayat orang, awak kata ayat awak sendiri. Dalam awak punya teks tu. Kalau boleh awak cuba olah balik ayat tu lah. Okey boleh Baik Ustaz, terima kasih. Okay, sama-sama. Okey, insyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah.